Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, sehat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Yang dimuliakan para pegawai daripada Jaim, Maim, kemudian pengurusi Masjid Al-Abrar Jasin, sejak itu ke masjid, seterusnya pemimpin rakyat yang hadir pada pagi ini, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, selamat saya sampai. Itu perjalanan yang cukup sukar nampaknya. Semua orang berbondong-bondong balik ke kampung ilmu agama untuk tahu ilmu agama. Kalau ikhlas kerana Allah, apa ganjaran dia? Seperti melaksanakan ibadah haji yang sempurna. Sebab tu Allah Ta'ala bagi ganjaran. Yang adalah hadis riwayat At-Tabrani. Pergi ke rumah Allah, nak belajar ilmu agama, nak tahu tak ilmu agama, itu dia punya ganjarannya. Terima kasih juga kepada ustaz yang terpaksa cover sekejap, kan? Nampak tanda-tanda nak gaya dan nak dekat gitu kan. Terima kasih ustaz. Ya, sama-sama kita mendapat manfaat. Ya, penting. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, walaupun Ramadan dah nak hampir berlabuh, ya, jam celik sebulan itu rasa sangat cepat berlalu, kan? Tetapi ya, sakit-baki Ramadan yang ada ni tak bolehlah kita enjoy pula, kan? Kena kita teruskan lagi, ya, amalan-amalan soleh, ya, amalan-amalan yang baik, yang sunnah, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, malam ni malam yang ke-29, betul tak? Ya, dah 30. Okay, dah nak 30 dah. Ada tanda-tanda Lailatul Qadar tak? Lagi apa kat malam ke-apa saya? 29. Tuan-tuan, ada tak nampak? Kan masing-masing dah tahu kan apa tanda-tanda Lailatul Qadar. Setakat ni lah. Setakat ni 20 apa rasa je. Tak ada. 27. Terima kasih. Saya 27. Yang lain tu Haji tak pasal. Kalau belah-belah tempat saya ini 9 sama KL tu, kalau tanda-tanda tu malam 24. Kalau di sana lah, kan? Benda ni kuasa Allah Ta'ala, kan? Ya, dia boleh jadi dalam satu tahun tu mungkin berlaku 2 malam. Siapa tahu, kan? Allah Ta'ala punya kerja. Okay? Tugas kita hanya beramal. Baik. Bulan yang mulia ni saya nak kongsikan tentang bagaimana para sahabat, tabi'in, salafus soleh, mereka ini dalam menghidupkan Ramadan khususnya dengan Al-Quran. Katakan Ramadan, luar Ramadan pun dia istiqamah dengan Al-Quran. Di masing-masing ada kepelbagaian yang berbeza-beza dalam membaca dan mengkhatamkan Al-Quran. Antaranya Al-Hasan Al-Basri, dia baca Al-Quran, dia khatam, baca dan khatam setiap 10 hari sekali khatam. Inilah tabi'in yang namanya Al-Hasan Al-Basri, yang pernah didoakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan doa yang bermaksud, ya Allah, fahamkanlah dia tentang urusan agama dan sukakanlah manusia kepadanya. Tengok akhlak orang beriman, kan? Kalau dia tengok seseorang itu bagus, dia bukan dengki lah.
Sebaliknya dia doakan pula kebaikan. Mana berganda-ganda kebaikan yang ada. Yalah, seorang yang baik akhlak dia, seorang yang alim, soleh dan abid, kan? Bila kita jumpa orang yang baik macam ni, jangan kita pergi dengki dengan dia. Sebaliknya kita doakan kebaikan yang banyak lagi. Kita mendoakan orang, Allah Ta'ala akan bagi kebaikan itu kepada kita kembali. Tengok akhlak sahabat yang diajar oleh Rasulullah SAW. Lalu jadi Al-Hasan Al-Basri itu satu nama yang terkenal sehingga ke hari ini. Dari kalangan kita yang meletak nama anak lelaki yang bila lahir letak nama Hasan Al-Basri. Mudah-mudahan anak itu menjadi seperti mana hebatnya tabi'in yang kita sebutkan tadi. Itulah beliau setiap 10 hari sekali. Yang kedua, Sayyiduna Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, seorang lagi sahabat yang hebat ini. Dia ni dalam ramai-ramai sahabat, dialah yang paling qari. Ejaan kan betulnya Q-A-R-I. Dia menyalin kan, bukan K-A-R-I. K-A-R-I boleh kalau tapi iftar nantilah. Ya, qari Al-Quran, sehingga membawa gelaran Sayyidul Qurra, ketua kepada sekalian qari di kalangan sahabat. Hebat. Dan yang ketiga, di kalangan mereka ini yang membaca dan mengkhatamkan Al-Quran setiap seminggu sekali. Seminggu sekali. Antaranya Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman ini dilahirkan 6 tahun selepas peristiwa tentera bergajah dan Abrahah yang ingin meruntuhkan Kaabah. Allah Ta'ala dah musnahkan tentera ni tadi. Sebenarnya disebut dalam surah Al-Fil. Tak lama kemudian lahirlah Utsman bin Affan, antara sahabat yang terawal memeluk Islam, as-sabiqun al-awwalun. Juga antara sahabat yang salah satu daripada 10 yang dijamin masuk syurga. Beruntungnya beliau sebab itu diberi gelaran Zul Nurain, memiliki 2 cahaya mata. Kerana apa? Dia mengahwini 2 orang puteri Rasulullah SAW. Bayangkan jadi menantu kepada makhluk yang paling agung atas muka bumi. Ruqayyah dan Ummu Kalsum, 2 puteri tersebut, dan memerintah menjadi khalifah Islam lebih kurang 12 tahun, dan dia mati syahid. Mulia kedudukan. Antara yang lain, Abdullah bin Mas'ud pun kategori yang sama. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, ini kalau kita sebut Zaid bin Sabit, dia ni ketua di kalangan sahabat yang mengumpulkan Al-Quran. Dia ketua dia. Okay? Malah baginda Nabi SAW pernah mengarahkan beliau supaya mempelajari bahasa selain daripada bahasa Arab. Jika tak silap saya, bahasa yang disuruh untuk dipelajari ialah bahasa Hebrew, ya? Dan dia berjaya menguasai bahasa tersebut kurang daripada 60 hari. Hebat kan? Itu bahasa ni penting kan? Kalau tengok Sultan Muhammad Al-Fatih menguasai 7 bahasa, ada yang mengatakan 9. Kenapa pula? Ya, kerana di bawah pemerintahan Utsmaniyah, kerajaan Utsmaniyah pada waktu itu, ada 20 buah negara di bawah pemerintahan Khalifah Islamiyah, Utsmaniyah. Cuba kita bayangkan Malaysia campur Indo, campur Filipina, Singapura, Brunei, segala macam, masuk 20 negara dalam satu tempat, lantik seorang Perdana Menteri. Apa jadi Iraq? Huru-hara kita kan, tak terkawal. Sebab banyak sangat, banyak budaya, banyak dialek, banyak bahasa. Itu antara strategi. Sebab tu orang muda khususnya kan, kalau boleh belajar banyak bahasa. Tapi saya tengok trend kawan kita dah mula dah, alhamdulillah. Zaman sekarang ni kan,
Selain dia hantar anak dia belajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab, kita malah tengok bahasa Mandarin. Apa yang dah mahu kita. Itu bagus tu, kan? Untuk agama pun bagus. Okey. Tamim, Sayyiduna Tamim Ad-Dari pun seminggu sekali kebiasaan. Bila dia memeluk Islam tahun ke-9 Hijrah. Agak lewat lah kalau nak bandingkan dengan sahabat yang lain. Bila lepas dia masuk Islam, tahun yang berikutnya baginda Nabi SAW pun wafat. Walaupun dia dapat jumpa, dapat bersama dengan Nabi SAW itu sekejap je, namun kecintaan dia kepada mukjizat yang teragung, yang khusus buat baginda SAW itu, dia amat ambil berat, ya. Dan di kalangan tabi'in pun ramai yang melakukan hal sedemikian, itu setiap seminggu sekali. Yang keempat, dari kalangan mereka yang setiap 6 hari sekali seperti Al-Aswad. Yang kelima, setiap 5 hari sekali seperti Al-Qamah. Yang keenam, 4 hari sekali seperti Sayyiduna Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ni antara gelarannya ialah Hakim Al-Ummah. Dia ni termasuk di kalangan kumpulan sahabat yang ditugaskan untuk mengumpulkan Al-Quran. Al-Quran kita baca hari ni macam mana cara dia dikumpulkan? Kaedah yang pertama sewaktu Nabi SAW masih hidup, dengan cara Nabi membacakan ayat ini kepada para sahabat. Sebagian sahabat bila dengar ayat tu dia hafal, diingat ayat tersebut. Sebagiannya pula disalin ayat-ayat yang dibacakan itu di atas pelepah taman, kulit binatang, ya, di atas tulang belunang, di atas batu dan sebagainya. Asal boleh salin, salin. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di zaman Abu Bakar As-Siddiq dikumpulkan apa yang disalin ni tadi melalui dikumpulkan salinan ayat-ayat tersebut, dan juga dikumpulkan semua ayat Al-Quran yang dihafal oleh sahabat. Jadi bukan mudah kerja tu. Maka nak jumpa, maknanya 6,236 ayat tu, setiap ayat itu nak pastikan ianya betul-betul datangnya daripada Nabi SAW mutawatir. Lalu antara usaha Zaid bin Sabit ialah dia memastikan setiap ayat itu mesti sekurang-kurang 2 orang sahabat yang siqah, yang boleh dipercayai, hafal ayat tersebut. Cek satu sampailah ayat terakhir. Kita kata tugas tu bukan mudah, berat tugas. Itu kali yang kedua. Kali yang ketiga, sewaktu Khalifah Uthman bin Affan, waktu inilah telah dibukukan Al-Quran. Itu disebut mushaf. Mushaf boleh, mashaf pun boleh, mishaf pun boleh. Sebutlah apa bahasa pun, baris tu kan, semua betul mereka. Okay? Lalu Quran yang kita baca hari ini disebut mushaf Uthman. Sebab apa? Sebab dia dibukukan di zaman Khalifah Uthman, Khalifah yang ketiga. Yang kita sebut buku, tak nak dia mesti ada kulit depan dan kulit belakang. Antara dua kulit ni terhimpunlah keseluruhan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Okey? Baik. Ya, ada urusan tak? Sila. Oh, jenazah sebab tadi perginya dalam bulan yang mulia 10 yang terakhir Ramadan, ya, beruntung kan orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Dan seperti Abu Darda, ya, Sayyidina Abu Darda saya sebut tadi, setiap pagi sekali. Dia ni juga merupakan seorang ahli perniagaan di kota Madinah. Itulah akhlak mereka ni kan. Dalam sibuk bekerja, sempat lagi membaca dan mengkhatamkan Al-Quran. Beza dengan kita kan.
Kita orang bila tanya, kau tak jaga Quran? Kau sibuk lah. Sibuk panjang. Bila masa sibuk? Kan? Dah mati baru tak sibuk. Itu yang kau tu. Sebab tu untuk kita melakukan amalan soleh, jangan tunggu lapang. Kau tak pergi ke? Nanti lepas lapang nanti kau pergi. Kesudahnya sampai pada mundur sampai pencen tak pergi. Tak pergi buat amalan-amalan soleh je lah. Sebaliknya, kita yang melapangkan masa untuk perkara kebaikan tersebut. Yang jenazah kan, kalau tak pergi sembahyang jenazah kan tahu dah iklan. Jauh-jauh alasan tu kan, yang jenazah ikut bawa pergi kubur, besar dia punya ganjaran yang Allah Ta'ala janjikan. Baik. Dan yang ketujuh, di kalangan mereka yang membaca Al-Quran setiap 3 hari sekali khatam, seperti Ibnu Mas'ud. Dan bila masuk Ramadan, kalau luar Ramadan dia seminggu sekali, masuk Ramadan dia up lagi jadi setiap 3 hari sekali. Itulah para salafus salih. Dan yang ke-8, di kalangan mereka yang setiap 2 hari sekali, seperti Al-Aswad. Ini bila bulan Ramadan, 2 hari sekali. Kalau selain Ramadan, dia akan baca 6 hari sekali. Kalau 6 hari sekali ni, 1 hari 5 juzuk lah dia baca. Genap 6 hari khatam, 6 hari khatam, 6 hari khatam. Yang ke-9, kalangan mereka yang membaca Al-Quran sehari semalam dengan sekali khatam, seperti Uthman bin Affan bin Affan, Imam Asy-Syafi'i, imam mazhab kita. Itu kebiasaannya. Dan yang ke-10, di kalangan mereka yang 1 hari dengan 2 kali khatam, siang sekali, malam sekali. Imam Syafi'i buat macam tu ketika bulan Ramadan. Sama juga dengan Imam Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari, ulama hadis yang terkenal ni kan. Bahagian riwayat Imam Bukhari, Sahih Imam Bukhari, Sahih Muslim kan. Itulah Imam Bukhari ni disambung macam Imam Syafi'i. Siang sekali khatam, waktu nak buka puasa sekali khatam. Itu mustajab, lagi berganda-ganda lah mustajabnya doa. Satu, sebab puasa kan, daripada subuh sampai maghrib beribadah. Puasa tu ibadah. Nombor 2, dia baca Quran sampai khatam. Dalam puasa, khatam pula waktu puasa. Dekat double kat situ kan. Bolehlah waktu nak buka puasa, dah triple. Lalu mustajab doa. Ya. Jadi kita kena tahu waktu-waktu ni tadi, supaya kita boleh rebut peluang untuk berdoa. Dan begitulah Al-Imam Al-Bukhari ini dikatakan guru beliau melebihi 1000 orang guru. Ramai tu. Imam Abu Hanifah dikatakan guru dia 4000 orang. Ramai, 4000, 1000. Beza dengan kita kalau disuruh senaraikan guru-guru kita, kita tak payah 100, kita boleh tulis kot. Weh fikir 10 hari. Dan Tamika dah sudah tulis, sekolah rendah dah, sekolah menengah dah, college universiti dah sudah. Campur susah mengajar kuliah dekat Masjid Kesuam, tak cukup juga 200. Menunjukkan apa? Zaman itu, zaman mereka ni, salafus soleh ni, mereka ni sangat gila terhadap ilmu. Dengan ilmu tu dia bersungguh. Sebab tu kan, kalau kita belajar sejarah para salafus soleh ni, macam mana mereka dengan ilmu, kalau dia ulang kaji satu mata pelajaran tu, dia bukan macam saya. Saya kalau ambil SPM, ambil tinggi pun 3 kali dah ulang baca buku sejarah ke, Liga Islam ke kan. Ambil tinggi 3-4 kali lah. Tapi kalau nak ikut cara salafus soleh, satu subjek tu standard 400 kali dia ulang. Ada 500 kali, ada 700, ada yang 1000 kali pun ada. Bayangkan. Mana kalau dia orang ni, kalau dia ambil SPM 10 mata pelajaran, 10 darab 1000, 10,000 kali dia ulang baca kitab tu. Memang kalau tengok kitab tu lunyai dah jawab.
Dah tak ada rupa kitab dah kan. Hancur. Dia banyaknya ulang kaji. Bila saya tanya adik-adik pelajar-pelajar kita di MRSM, adik bila nak SPM ni banyak tak baca buku? Banyak. Berapa kali ulang? 3 kali dah tak? Lebih. Dia kata lebih. Lebih tu berapa? 20 ke? Tak. 15? Tak. 10? Tak. Berapa? 5 kali. Dan 5 kali dia kata banyak. Dia kata cuba tengok Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, ya para ulama yang saya sebut tadi kan. Berapa kali dia ulang? 700 kali. Berapa kali? 1000 kali. Merompok 1000 kali. Satu subjek 1000 kali. Pingsan kita kan. Dahsyatnya mereka dengan ilmu. Baik. Dan yang ke-11, ada di kalangan mereka ni yang membaca dan menghafal Quran satu malam dengan 3 kali khatam. Siapa pula orang dia ni? Seorang qadi di negara Mesir, merupakan seorang tabi'in, yang namanya Syekh Sulaim Itir. Ya, satu malam 3 kali khatam. Al-Kindi ni siapa? Al-Kindi ni seorang ahli sejarah negara Mesir. Dia kata Syekh Sulaim ni membaca Al-Quran dan mengkhatamkan bacaan itu satu malam 4 kali. Satu malam 4 kali. Ya. Nama-nama ni kan kalau kita kaji dia punya terbakang dia kan, boleh sampai terbawa masuk dan tidur je. Saya terlelap sekejap, masuk nama-nama dia. Ingat, kenal tidak kan? Ya. Baik. Jadi seorang qadi yang sangat kuat beribadat ni tu, satu malam 3 kali. Kata Al-Kindi 4 kali satu malam. Dahsyat, ya, sangat kuat beribadat. Yang ke-12 di kalangan mereka yang mengkhatamkan Al-Quran dengan satu hari 8 kali khatam. 4 kali siang, 4 kali malam. Ya, seperti Ibnu Al-Katib, Abu Ali Husain bin Ahmad Al-Misri, yang orang Mesir ni. Kita kenal dengan gelar Ibn Al-Katib. 8 kali ya. Dahsyat. Dan yang ke-13, ada pula di kalangan mereka yang memilih waktu siang sekali, malam sekali. Siang tu pula waktu dia antara zuhur dengan asar. Yang lepas main zuhur, dia pun lebih buat baca. Bila khatam? Menjelang asar, khatam dia. Itu siang. Kalau malam, antara maghrib dengan isyak. Jadi biasanya solat isyak tu dilewatkan sikit lah. Dilewatkan sikit solat tersebut. Ini pernah dilakukan oleh Mansur bin Zazan rahimahullah ta'ala. Baik. Mansur bin Zazan ini dia lahir sewaktu zaman Ibnu Umar. Jadi tabi'in lah. Dia dikira tabi'in. Ya. Baik. Dan yang ke-14, mana mereka yang memilih untuk khatamkan bacaan ni pada waktu malam sahaja. Itu antara maghrib dengan isyak. Mana siang dia tak ganggu, siang dia tak kacau. Okey? Siang dia tak kacau. Dan sebab mungkin siang ada macam-macam, ada kerja dia, kerja yang hakiki, ada usaha-usaha lain. Dan malam dia buat. Malah diriwayatkan daripada Ibrahim bin Sa'ad, seorang qadi di Baghdad suatu ketika dahulu. Dia kata qadi ni, kata Ibrahim bin Sa'ad, dia kata ayah aku, katanya ayah aku dia duduk ihtibak. Duduk ihtibak ni kita duduk, angkat kedua lutut kita, lalu kita peluk betul. Duduk ihtibak, kita duduk sunnah lah. Okay. Jadi kata Ibrahim bin Sa'ad ni, ayah dia duduk cara macam tu, kemudian dia mula baca Quran. Bila waktu dia selesai, bila khatam tu habis. Bayangkan tuan-tuan, duduk pegang kepala lutut, mula baca Quran daripada Fatihah, Sama'ul Al-Baqarah, Ali Imran sampai ke surah An-Nas. Berapa lama nak duduk macam tu?
Kita yang bersila kat bawah begini pun tak sampai sejam ni. Habis program ni saya rasa confirm ke bas kaki masing-masing. Betul kan? Termasuk ke saya. Biasa saya muda-muda letak kat situ. Bila berumur ni duduk sekejap, tak pas sejam bangun. Apa hal ni? Kan? Seakhirnya ini kan pula duduk baca Quran 30 juzuk tak gerak. Memang rasa bangun tu rasa hilang kaki. Rasa tak pijak bumi rasa kan. Bayangkan itulah yang dibuat oleh bapa kepada Ibrahim bin Sa'ad. Dan kaedah yang terakhir, ini yang paling dahsyat. Dia boleh khatam 30 juzuk tu, baca keseluruhan ayat-ayat Al-Quran yang ada dalam Al-Quran ni dengan satu rakaat solat sunat. Allah, bila kita dengar apa satu rakaat 30 juzuk, boleh dahsyat. Ya. Ini kita buat kaedah kita satu rakaat khatam juga, tapi dengan membaca 3 kali Qul-Huwallahan. Jadilah. Ya. Daripada tak langsung kan. Itu kelebihan surah Al-Ikhlas. Yang kelebihan dia. Baik. Di mana kalau kita baca surah Al-Ikhlas sekali, ibarat 1/3 daripada Al-Quran. Kalau baca 3 kali, ibarat keseluruhan Al-Quran. Tapi still tak sama dengan orang yang membaca Al-Quran tu memang betul-betul dibaca sungguh daripada mula sampai habis. Okey. Baik. Dan yang pernah melakukan hal yang sedemikian ialah sebetulnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah Islam ketiga ni. Antara lain Tamim Ad-Dari, saya sebut tadi kan, jawab masuk Islam, tapi punya bersungguh dengan Al-Quran tu sampai tahap satu rakaat solat boleh habis 30 juzuk Al-Quran. Dan antara lain Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ni dia pernah masuk dalam Kaabah, kemudian dia solat sunat. Dia katakan setiap rakaat dan solat sunat tu dia khatam 30 juzuk. Wallah alam berapa banyak dia buat, kita pun tak tahu. Tunggulah nanti di hari perhitungan nanti. Kita ni nanti di akhirat tuan-tuan akan ada yang mula hisab satu. Yang mula hisab ni hitung, kira. Kata ilmu hisab kan, ilmu mengira. Dia yang mula hisab nanti semua apa benda yang kita buat dekat dunia ni sekarang dicatat oleh mereka. Catat. Pada yang mula hisab nanti itulah akan dikira amalan kita. Oh, yang dia ni dengar kuliah duha dekat masjid ni tadi saya cakap, okey, asing kat sini. Oh, dia ni puasa, dia je tak puasa. Ya, puasa yang yuk, sedangkan dia wajib puasa, okey, dia letakkan tepi. Itu kira tadi, hisab. Ya. Oh, dia ni kerjanya mengumpat habis Ramadan. Ke tak Ramadan, cik mengumpat. Tarik ke sini. Kan? Kira. Dah selesai yaumul hisab, barulah yaumul mizan, hari untuk ditimbang amalan. Alat untuk menimbang kita punya amalan tadi kan, yaumul mizan ni sangat besar, disebut dalam hadis. Berapa luas alat itu? Janganlah kita imagine alat menimbang pahala dosa ni tadi sama macam alat kat dunia, tak sama tuan. Jangan kita buat tu. Dia terfikir pula, oh tadi ibu ni terpikai ni, waktu timbang matahari agaknya macam ni kan. Tak sama dah. Ya, mizan, alat untuk menimbang amalan-amalan yang kita buat kat dunia ni. Alat itu dia punya besar dia. Sebenarnya disebut digambarkan dalam hadis, kalau diambil 7 lapis langit, 7 lapis bumi ni dengan segala macam isi yang ada tu, diletak atas alat penimbang tadi, katalah letak kat satu bahagian. Letak kat satu bahagian. Ya. Itu satu. Berat kata saya. Sebab segala bumi dan isi itu diletak kat satu, memang berat lah. Dah letak bumi dengan langit tadi, masih ada banyak ruang yang kosong. Ya, alat itu sangat besar. Ya. Baik. Kemudian
Ya, yaumul mizan, hari ditimbang amalan. Okey. Itu satu, letak segala isi bumi dan langit satu bahagian. Satu lagi bahagian dia letak satu perkataan. Apa perkataan dia? La ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah. Bila ditimbang tu apa jadi? Kalimah la ilaha illallah tu lebih berat kalau dibandingkan dengan seluruh bumi dan seisinya. Jadi lafaz kalimah la ilaha illallah tu memang besar dan nilainya di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu kita jangan lekang daripada menyebut lafaz la ilaha illallah di mana saja, bila-bila masa saja. Tengah jalan kaki nak pergi surau, la ilaha illallah. Tengah hantar motor, bonceng motosikal, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Sedang duduk-duduk baca zikir tadi. Tengah sapu sampah, tengah masak nasi, tengah masak lauk, tengah masak goreng, tengah masak bubur lampuk, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Besar kelebihannya. Okey? Jadikan dia ni wirid harian kita, zikir harian. Okey? Baik. Jadi itulah dahsyatnya. Amalan kita akan dihitung-hitung, kemudian ditimbang. Waktu tu lah masing-masing akan tahu kat mana perginya. Ya, bahagia ke ataupun sengsara, syurga ke ataupun neraka. Okey. Baik. Dan inilah yang saya kongsikan 15 hal keadaan para salafus soleh dalam mereka mencintai, memperhalusi Al-Quran. Jadi kita ni macam mana kita? Banyak tempat dah habis khatam dah 3 juzuk tadarus Al-Quran. Kan? Dia bila khatam tu dia buat tak tahu balik rumah terus. Tanya tak buat tadarus. Khatam dah Ustaz. Dia boleh lihat ni. Ya. Maksudnya bila dah khatam tu sambung lagi. Baca lagi sampai khatam, baca lagi. Sampailah kita yang padam. Bila kita padam, habis lah. Kan? Okey. Baik. Kemudian apabila kumpulan salafus soleh ini, mereka ni mengkhatamkan Al-Quran, ya, macam mana keadaan? Dia ada keadaan yang berbeza-beza selain daripada hari tadi. Sebelum saya lupa, elok saya rumuskan 15 keadaan tadi tu. Sebenarnya para ulama kaji juga kan tentang kaedah. Last, kalau kita tengok pandangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia bahagikan pula 4 darajat, 4 tingkatan tentang orang baca Quran yang khatam. Kesimpulannya saya boleh sebut macam ni. Yang terbaik, kita membaca dan mengkhatamkan kalam Allah ini sebulan sekali. Sebulan berapa kali? 1 kali. Ini yang paling terbaik. Malah kalau ada di kalangan kita yang cuba konon-konon, aku rasa nak buat Jamaah Syafi'i lah, hari-hari khatam. Boleh dia buat. Yang malah kalau orang zaman kita ni nak buat macam tu, mungkin sehari sekali atau 3 hari sekali, dia boleh jatuh hukumnya makruh. Faham makruh lah. Banyaklah sebab itu. Kan? Antaranya terlampau nak mengejarkan banyak khatam ni, lalu dia baca tunggang langgang, tunggang terbalik, berterabur dan sebagainya. Orang patut baca Quran dapat pahala. Dia kena laknat pula. Rubba qari'in lil Quran wal Quran yal'anuh. Siapa baca Al-Quran, ni berapa ramai orang baca Quran, tapi Quran tu laknat dia kembali. Itulah faktor terpunca dia. Sebab dia tidak berguru, dia tidak bertalaki Al-Quran itu daripada guru yang mempunyai sanad mutawatir yang bersambung sehingga Rasulullah SAW, bersambung sehingga Sayyiduna Jibril alaihi salam. Okey. Baik. Yang terbaik sebulan sekali. Kalau ada di kalangan cuba ikut cara Imam Syafi'i itu sehari sekali, dia itu makruh. Tak ada sebabnya tadi ya, takut banyak kesalahan. Yang kedua, leka sangat nak baca sampai khatam, baguslah. Tapi dia pergi tinggalkan pula tadabbur Al-Quran. Itu pun tak boleh. Al-Quran ni Allah Ta'ala tujuan dia untuk kita mentadabbur ayat dia. Kalau kita sembahyang, kita faham maksud apa akan jadi dengan sembahyang kita. Lain macam dia punya khusyuk.
Betul kan? Ha. Baca surah Al-Qadar itu kan, taklah sekadar dekat mulut dia baca. Sambil mulut baca, hati dia merenung maksud ayat tu. Ya. Inna anzalna fi lailatul qadr. Sampai habis kan? Okey. Baik. Itulah bacaan yang terbaik. Itu sebulan sekali. Kita boleh samakan dengan zaman mereka salafus soleh ni. Mereka ni memang generasi emas. Ada yang masuk satu Syawal, iktikaf kat masjid. Keluar bila? Bukan masuk satu Ramadan. Satu Ramadan itu iktikaf masjid. Bila dia selesai iktikaf? Satu Syawal baru selesai. Sebulan duduk masjid. Kita jangan ke sebulan. Suruh duduk sejam depan burung lah. Apa dia buat ni? Benda dia balik lah. Ya, itu kita kan. Baik. Jadi hal keadaan orang yang terdahulu dalam mereka mengkhatamkan Al-Quran, ada 4 keadaan. Yang pertama, di kalangan mereka ni, bila dah habis baca Quran semuanya, dia orang ni tak nak baca doa. Pahal pula tak nak berdoa. Sombong ke dengan Allah Ta'ala? Bukan sombong, tapi mereka beristighfar, meminta ampun. Ya, kenapa pula istighfar, kenapa tak nak doa? Kerana ini kategori, ya, ini kategori manusia yang dikuasai rasa takut kepada Allah. Dia rasa takut kepada Allah dan dia mengaku tentang kekurangan diri mereka sendiri. Okay? Kerana dia malu dengan Tuhan. Dia buat istighfar, tak takut dia untuk minta macam-macam dekat Allah Ta'ala. Astaghfirullahalazim. Sama-sama kita istighfar, semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar, memohon ampun. Ini kategori pertama, seperti mana yang pernah dilakukan oleh Yusuf bin Asbad. Ini seorang ahli ibadat yang sangat zuhud lah. Ini guru-gurunya di kalangan sahabat. Okey, itu Yusuf bin Asbad. Bila ditanya kepada dia, Tuan Syekh, apa doa Tuan baca bila khatam Al-Quran? Lalu apa jawab dia? Dia kata, aku minta ampun dekat Allah, minta ampun daripada kesalahan-kesalahan yang mungkin aku lakukan sewaktu aku baca Quran. Ya. Dia kata waktu dia khatam tu dia teringat ada kesilapan yang dia buat sewaktu membaca ayat-ayat Al-Quran. Okay? Dan dia takut Allah Ta'ala murka kepada dia. Sebab itu dia beristighfar dan bertasbih. Dia bertasbih kepada Allah Ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Istighfar dan bertasbih. Okay? Dan hal keadaan yang kedua, sebahagian besar daripada para salafus soleh ni, apabila mereka khatam, dia akan berdoa dengan sepenuh hati. Ya, bersungguh-sungguhlah doa. Bukan dalam keadaan lebih kurang ataupun bermain doa. Tak. Sebab ini waktu yang mustajab ketika kita berdoa. Okay. Doa sungguh-sungguh. Okay.
Dan yang ketiga, hal keadaan yang ketiga, dia orang ni salafus soleh, bila dah khatam Al-Quran, apa dia buat? Dia terus sambung surah Fatihah, dia terus sambung pula surah Al-Alaq, ya? Dia terus sambung ayat tadi. Okay? Sebab berpandukan hadis yang disebut amalan yang terbaik lah yang khatam dimulai semula. Okay? Yang khatam dimulai semula, maksudnya suatu sunnah Nabi buat lepas dah habis surah An-Nas kan, minal jinnati wan nas, terus baca surah Fatihah, terus baca ayat 1 hingga 5 surah Baqarah. Itu berdoa. Kenapa? Supaya hari esok lusa tu lah dia kita ingat, semalam baca walaupun dah khatam, tapi ada sikit lagi baca esok pertama. Sambung lah, kita sambung kan. Okey. Baik. Dan yang terakhir, sebahagian daripada mereka ini suka memberi jamuan dan hidangan kepada fakir miskin sewaktu mengkhatamkan Al-Quran. Itu tanda syukurlah kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah memberikan nikmat dan peluang untuk mereka mengkhatamkan Al-Quran. Ini pernah diceritakan daripada Ibnu Umar, anak kepada Umar Al-Khattab kan. Satu hari, pada suatu hari dia telah mengkhatamkan ada satu surah yang namanya surah Al-Baqarah. Dia baca khatam surah Al-Baqarah 2,5 juzuk. Lalu apa dia buat? Bila dia dah khatam tadi, baca surah At-Taubah sehingga khatam, lalu dia ambil lah lembu lah, dia ambil lembu disembelih, dia hagihkan daging dia kepada fakir dan miskin. Tengok betapa suka dia dengan khatam Al-Quran. Jadi memberi jamuan kepada orang fakir dan miskin dan juga orang yang hadir dalam majlis. Baik. Itulah keadaan mereka. 4 hal keadaan apabila mereka mengkhatamkan Al-Quran. Masyarakat kita buat apa? Masyarakat kita buat semua tadi. Istighfar pun kita buat ketika nak mula khatam. Kemudian apa lagi? Istighfar kita buat. Kemudian bila dah habis surah An-Nas, kita sambung surah Fatihah, sambung surah Al-Baqarah 5 ayat awal. Itu kita buat kan? Kemudian apa lagi? Kita berdoa, dah selesai doa, panjang doa kita. Katakan Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Katakan tu. Tapi disambung di doa ni. Dan last sekali apa dia? Wang kita ni tak lengkap kalau tak ada pulut kuning kan, kata segala macam jamuan. Itu bukan majlis dan namanya kan. Tak sah dia kan. Kita pula tengok pulut kuning, hari ni orang buat pulut kuning jadi macam rupa macam kek. Siapa dah dapat? Siapa nak ambil ni? Tu dia bulat besar kek dia kan. Ada pula yang makan jenis bila makan dia berangin di badan. Pulut angin kan. Dah pun satu hal jadi. Okey, walaupun pun itulah masyarakat kita buat. Keempat-empat tu kita buat, terhimpunkan sekaliannya. Baik. Dan Lailatul Qadar yang kita harapkan memanglah majoriti ulama berpandangan malam yang ke-27. Walaupun pun kita hidup kelas 10 yang terakhir itu dengan beramal ibadat. Okey. Sebab kita tahu tarikh yang sebenar. Berapa dia tanda-tanda dia kan? Tanda-tanda Lailatul Qadar ni, dan saya yakin tuan-tuan dan perempuan semua pun tahulah tanda-tandanya. Tu cahaya matahari tak kuat keesokan paginya kan. Dan 10 hari ni bila kan matahari tak kuat, bila keesokan pagi dah. Ada pula tanda dia air laut mesin ke tawar? Mesin kan. Tiba-tiba bila berlaku tu kadang air laut ni jadi tawar, cair sungai. Itu pernah berlaku lah di zaman dahulu. Okey.
Nak tahu betul ke tidak, cubalah pergi dekat Pekalan Balak tu kan, duduk 10 hari 10 malam. Siap malam rasa masin tak? Masin, rasa lagi masin. Kalau tiba rasa ditawar ni, telefon saya je cepat, Ustaz, betul lah. Tapi tak semestinya. Sebab kalau disebut oleh para ulama, kalau kita dapat tanda-tanda kalau kita bertemu tu kadang, kita tidak digalakkan beritahu kat orang lain. Sebab apa? Antara punca tu, kata kita nampak contoh tadi, rasa memang betul tawar air, betul masin. Dah 7 hari ikut di sini, macam mana masin tiba tawar malam ni, memang betul kadang. Takut nanti bila kita bagi tahu kat orang lain tu cuba rasa tak sama. Kau kata air ni dia tawar, yang aku try ni sebalik kau minum ni lah, macam minum garam rasa kan. Tak semestinya kalau seakhir dia dapat tanda tu, bila ni tengok, seorang lagi tengok, sama, tak semestinya. Kita dah ni kat Pekalan Balak. Saat seberapa? Kamarun. Kamarun dekat apa tu? Pulau Besar. Seorang Pekalan Balak, seorang Pulau Besar. Dia kata, aku rasa air Pulau Balak ni tawar ni, cuba kau rasa kat air dekat Pulau Besar kan? Sama masin. Tak semestinya bila dia dapat tanda, dia ni pun dapat. Tu dah kan? Jadi dia salahkan apa benda Tuhan. Tuhan pula salahkan. Yang kat sana dia jadikan tawar, yang tempat aku ni still masin, apa cerita. Dah jadi takut jadi lain kan. Salahkan ulama dahulu ke, lebih parah lagi dia menyalahkan Allah Ta'ala. Okay? Dan sebagian salafus soleh melihat para malaikat tawaf sekeliling Masjidil Haram dekat atas kepala manusia. Aku dah tahu keadaan salafus soleh ada yang nampak malaikat tu dia tawaf. Okay? Ada yang melihat pokok pelepah taman sudut. Ini bukan cerita dongeng lah, memang betul-betul berlaku. Okay? Ada pula lelaki yang lumpuh. Ada seorang lelaki ni lumpuh, tak boleh jalan. Kebetulan pada malam tu kata dia berdoa, elok lepas tu boleh jalan, dah tak lumpuh dah. Kan? Selama ni lumpuh cikgu ni, kau sejak bila boleh berjalan? Laju jalan ni, kan? Tu. Kemudian ada lelaki di Basrah, dia asal bisu, tak boleh cakap. Tiba-tiba lepas tu qadar berdoa sejak elok dia boleh cakap lah. Yang tanda-tanda. Okay? Ni tanda-tanda tadi yang disebut dalam Al-Majmu' Jam'ul Fawaid Sairus Salikin. Okay? Yang tanda-tanda ni lah anjing tidak menyala. Okay? Dalam duduk taman kadang ada anjing, non-Muslim belanjing, tak ada kenemuan, tak ada apa-apa pun cikgu nyelak kan. Dia tanda-tandanya anjing yang biasa nyelak malam tu dia senyap. Jadi kalau kita tak balik batu pun dia lah, jangan kata penyakit. Ustaz kata kadang ni tak nyelak anjing, dia ambil batu dia pergi balik. Memang bukan sekat nyalak dengan kita dia salak, dia kejar. Baik. Jadi waktu dah time, betul tak? Tunggu sambung ni, teruskan sikit. Okay. Baik. Kalau kita jumpa oleh tu keadaan, apa perlu buat? Kata Imam Sufyan As-Sawri, banyakkan berdoa. Doa, selalu berdoa, banyakkan berdoa. Itu satu. Sudah Nabi buat apa? Nabi sembahyang, Nabi baca Quran dengan bacaan yang tartil. Tartil ni bacaan yang sederhana, bacaan yang paling Allah Ta'ala suka. Okay? Taklah cepat sangat bacaan dia, tak lambat now, kan? Dia sederhana. Dan yang paling penting, tartil ni bertajwid. Yang panjang dipanjangkan, ada matnya. Yang pendek dipendekkan.
Yang dengung didengung, yang izhar diizharkanlah, yang makhraj sifat huruf sebut dengan baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jatuh. Bacaan dia elok, tak laju-laju, tak sampai perlahan. Sederhana dan baca mengikut tajwid. Okay? Itu yang Nabi buat. Solat baca Quran tertil. Bila ayat Quran dibaca tadi sampai ayat cerita tentang nikmat atau rahmat Allah Ta'ala, lalu berdoa, Ya Allah, kurniakan aku nikmat ini. Ya Allah, berikan aku rahmat yang kau sebutkan dalam ayat ini. Macam ayat cerita tentang azab api neraka pula contohnya. Doa lagi, Ya Allah, selamatkan aku dari api neraka. Ya Allah, bebaskan aku dari api neraka. Contoh. Okay. Itu dua. Yang ketiga, Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan bahawa baginda Nabi SAW melakukan 4 perkara. Nombor 1, sembahyang. Nombor 2, baca Quran. Nombor 3, berdoa. Nombor 4, bertafakkur. 4 benda ni. Dan menurut Imam Ibn Rajab Al-Hambali, inilah amalan yang paling afdal kita buat. Lalu saya melihat apabila kita sembahyang malam, contohnya dekat tahajud dia boleh, apa kita buat sebelum syarikat kita? Dia sembahyang tahajud tu banyak kan berdiri. Dalam solat tu dia baca apa? Dia baca ayat Al-Quran. Baca ayat Al-Quran. Bila dah selesai solat, dah habis, bagi salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa dia buat? Dia bertafakkur dahulu. Dia muhasabah diri dengan membaca zikir-zikir yang dia tahu. Ya. Kemudian yang terakhir dia tutup dengan doa. Muka kami panjang doa, minta macam-macam dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Dan poin yang keempat, Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Nabi, Ya Rasulullah, kalau jumpa Lailatul Qadar nak buat apa? Nak baca apa? Nabi pun ajar satu doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kau Tuhan yang Maha Pemaaf, kau suka memaafkan, maafkanlah aku. Mudah, ringkas je doa ni. Kan? Tak apa, bersarap baju sembahyang pun okey. Ya. Kemudian yang kelima, apa amalan yang paling minimal? Kata malas berbenau lah. Kan? Habis balik tu dia sembahyang isyak berjemaah di malam hari, esok pagi semua berjemaah. Jaga 2 sembahyang ni 10 hari terakhir. Maka para ulama menyebut bahawa orang ini akan dapat Lailatul Qadri khairu min alf syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Okey? Baik. Dan ibu-ibu, akak-akak, macam mana pula kalau uzur syar'i? Boleh ke dapat pahala 1000 bulan ni? Boleh, kata orang ulama. Apa dia syarat dia? Syarat dia nombor 1, dia kena jaga adab orang yang berpuasa. Dia kena jaga kemuliaan bulan tersebut. Memanglah dia sendiri tak puasa sebab dia cuti, Allah bagi cuti. Tapi tak boleh suka hati. Dia mengunyah 24 jam daripada subuh sampai ke maghrib. Siap bawa perlu kilih, bawa malam kuih tadi kan. Itu menunjukkan dia tidak menghormati orang yang berpuasa dan bulan yang mulia tadi. Jadi kalaupun tidak makan, dia makan suruh-suruh, orang tak nampak. Itu kaedah dia. Kan? Malah orang sampai orang pun tak tahu yang ini tak puasa pun. Kan? Itu satu. Nombor 2, banyakkan berzikir dan berdoa. Nak sembahyang tak boleh, nak puasa tak boleh, nak mengaji baca Quran tak boleh. Tapi apa nak dibuat? Takkan membutuh sampai ke malam.
Banyaklah baca zikir dan doa. Yang ketiga, banyakkan bersedekah. Masak, hantar kat jiran, ya. Ataupun buka Maybank to you, transfer online. Buka CIMB Klik, transfer dekat benda-benda yang boleh, ya, memberikan kita kelebihan pahala. Dan terakhir, kena buat benda baik sepanjang bulan Ramadan. Dengan syiar bergaduh, ya kan, tanpa mengumpat. Jadi buat benda-benda yang baik. Baik. Jadi kira sekali itu dahulu pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk itu semua. Jadi jangan berhenti takat Ramadan, teruskan lagi dengan bulan-bulan yang berikutnya. Okey. Mungkin ada yang nak tanya soalan ke, sila angkat tangan di buku depan. Boleh tanya kalau nak tanya. Kalau tak nak tanya, maknanya masuk saya balik ni. Ya. Jadi sebabkan kita tak sempat duha tadi, buat sendirilah. Bisa buat kan solat duha. Buatlah 2 rakaat, boleh 4, 6, 8, 12 boleh. Ya. Pulanglah nak buat 2 rakaat. Baik. Jadi kita tangguhkan pertemuan kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu tawasaw bil haqqi wa tawasaw. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa yang telah kami lakukan di atas muka bumi-Mu ini. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang sengaja ataupun tidak, dosa-dosa yang terdahulu ataupun yang terkemudian. Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkan dosa kedua ibu dan bapa kami dan juga orang-orang yang beriman. Ya Rahman, Ya Rahim, masukkan kami di kalangan orang-orang yang soleh dan solehah. Peliharalah zuriat dan keturunan kami. Ya Allah, peliharalah iman dan akidah kami. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, berilah kesihatan kepada kami semua agar boleh kami melakukan amalan yang soleh sebanyak yang mungkin sebelum kami memejamkan mata meninggalkan dunia yang akan fana ini. Ya Rahman, Ya Rahim, luaskanlah rezeki kami dengan rezeki yang halal dan yang Kau berkati. Rezekikan kami dengan malam Lailatul Qadar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, rezekikan kami untuk membaca Al-Quran pagi, petang, siang dan malam dan mengkhatamkannya dan juga melaksanakan seluruh isi kandungannya. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan jutaan terima kasih khususnya buat Jaib, ya, pegawai yang hadir dan semua yang terlibat dalam menjayakan itu punya program kuliah Sinar Duha. Saya pun sekadar menggantikan sahabat saya Piyamin dan jadi urusan lain, kan? Tapi ya, saya seronoklah untuk hadir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia kita dapat bertemu lagi di lain masa dan lain waktu, insya-Allah. Aku lakukan hadza, astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.